Ar-Rahmanur Rahim tak bertukar makna. Makna tak bertukar. Baris bertukar. Sebelum nak kata batal tak batal, tengok qiraat dulu. Itu kena cek 10 qiraat. Kena cek dulu. Sebab ada memang lain tu. Ada. Biasanya dekat jarang-jarang tempat pengajian tinggi ada. Tengok qiraat dulu. Takut ada qiraat bacaan gitu. Dia baca, ada yang baca ismam lah. Macam tu. Muncung tapi tak bunyi suara tu. Apa namanya? Lupa dah. Apa? Yang bacaan pelik-pelik. Syirak Malik Yaumiddin. Tu muncung. Apa? La ta'manna kan? Biasa mana orang biasa mengaji Quran tak tahu rugi ni. Biasa ismam kan. La ta'manna tu kan. Dia ada ismam kat situ. Kat mana tah? Ada salah satu dia ada ismam. Jadi maknanya poin kat sini, tengok dulu qiraat lain. Kalau tak ada qiraat lain, berubah huruf, wajib ulang. Tak batal sembahyang. Sebab kalau katalah tak ada qiraat, ke pernah dengar? Tak pernah dengar. Kalau kata takut ada pula. Katalah tak ada qiraat lain. Dia tukar Ar-Rahmanur Rahim. Patut Ar-Rahmanir Rahim, dia nur. Pertama tak berubah makna, tapi berubah baris. Sengaja tak batal juga. Tapi wajib ulang haram. Sengaja tak batal. Ar-Rahmanur Rahim tak batal. Dengan sengaja tak batal. Hukumnya haram, wajib ulang. Ar-Rahmanur Rahim tak sengaja, tak berdosa. Wajib ulang juga. Jadi dari segi berdosa atau tidak, tengok sengaja ke tak. Dari segi batal ataupun tidak, tengok berubah makna atau tidak. Jika berubah makna dan sengaja, batal lah. Kita pun logik macam tu lah. Dah lah tahu berubah makna dan kau sengaja pula, batal lah. Kalau berubah makna tapi tak sengaja, tak batal lah. Dia sebenarnya sama je. Dia tapi nampak macam complicated lah dia punya ayat tu. Sama je. Kita boleh fikir sendiri sebenarnya. Tak sengaja kan tak batal. Apa saja. Naik 4 rakaat, naik 5, malah naik 8 rakaat pun tak batal. Jangan syarat. Tak sengaja. 3-4, tambah 1 tak? Masa nak tahiyat, 3-4 balik. Macam mana? Tambah 1. Masa tahiyat lagi, tahiyat. Last kali orang duk kira, berapa dah? 8 rakaat. Batal? Tak. Tapi kalau main-main sengaja, batal lah. Jadi, yang tak sengaja, tak batal. Yang tak sengaja, tak batal. Cuma, bila tak sengaja, kena ulang. Ulang tu cerita dia. Jadi, kalau Ar-Rahmanur Rahim, tak sengaja, tak berdosa. Ulang, kena ulang. Ar-Rahmanur Rahim, sengaja, berdosa. Ulang, kena ulang juga. Tetap kena ulang. Dia tak boleh biar gitu. Kecuali ada qiraat. Nanti dia akan cerita kat bawah ni, qiraat syaz. Tak boleh juga. Nanti kita akan baca yang tu. Dan mengetahui akan hukumnya tetapi tiada sengaja. Dia tahu hukum haram, ubah baris, tapi tak sengaja. Tak mengetahui hukumnya tetapi tiada sengaja. Dia tahu hukum. Batallah bacaan kalimah itu. Bukan batal sembahyang. Batal bacaan. Bila batal bacaan, ulanglah. Batal sembahyang, ulang sembahyang. Batal bacaan, ulang bacaan itu. Jadi kita tengok ada 3. Mengetahui hukum dan sengaja. Tahu hukum, dia tahu hukum tu haram, bertukar baris, dan dia buat dengan sengaja. Okey? Dan bila dia buat tukar baris dan sengaja, dan makna tak ubah. Okey, batal apa? Bukan batal sembahyang. Batal bacaan, ulang balik. Dan berdosa sebab sengaja. Mengubah makna dan sengaja. Mengubah makna dan sengaja. Kita kata batal tadi kan? Batal kalau tahu hukum. Kalau dia tak tahu hukum, tak batal. Tak tahu hukum tu. Ada ke orang tak tahu hukum? Ubah baris tak berdosa? Tak ada orang tahu. Katalah dia tak tahu hukum. Maka, bila dia mengubah makna dan sengaja, jika dia tak tahu hukum tu haram, maka batal bacaan. Sembahyang tak batal. Baru masuk Islam. Mengubah makna, dia tahu, dia mengubah, dia baca baris tu, mengubah makna dengan baris salah tadi. Dia tahu hukum, tapi tak sengaja. Maka, batal bacaan juga. Dan tak berdosa. Sebenarnya ada kat situ semua. Dalam 3 masalah ni, batal bacaan.
Dan wajib ia betulkan bacaan kalimah tu, betulkan baliklah. Dan ia sempurnakan bacaannya. Dan ia sempurnakan bacaannya jika pendek perceraian. Ini mualat. Ini masuk balik mualat. Masuk balik masalah mualat. Mualat tu penting. Dalam Fatihah wajib ada mualat kan? Berturut-turut di antara satu kalimah dengan satu kalimah. Berturut-turut di antara satu ayat dengan satu ayat. Maksud berturut-turut, jangan ada senggang lama dan kita bahas ini menapah 2 kali pun tak boleh kan? Tanpa uzur. Nah, dia kata nak menapah. Lelah, menapah 10 kali pun tak putus mualat. Okay? Kita ni yang kita kata menapah 2 kali tu kan? Ya, okay. Jadi dia kata, wajib betulkan jika pendek perceraian. Antara dibacakan kalimah yang dahulu dengan kalimah yang cedera. Dan antara betulkan dia dan antara sempurnakan bacaannya. Dia salah dekat awal. Salah baris. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam itulah. Okey. Bila dia sedar? Waladhdallin. Tadi alhamda. Alhumdi. Tak kisahlah. Dia ubah. Berubah makna tak? Tak berubah makna. Bila tak berubah makna, batal apa ni? Batal bacaan. Berdosa tak? Tengok sengaja ke tak? Tak sengaja, tak berdosa. Dia sedar dekat waladhdallin. Kat situ baru sedar. Panjang tak? Panjang baru saat tu. Maka putus mualat, dia kena bismillah daripada awal. Ataupun dia dekat tengah-tengah tu, malika midin ke? Maliki. Malika ke? Malika pelik sangat. Maliki Yaumuddin ke? Kan dia tukar Malika Midin. Lepas tu dia tak sedar lagi dia buat salah tu. Malika Midin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin, baru sedar. Panjang, boleh tahan panjang tu. Maka bismillah daripada awal. Tu je. Kalau pendek Maliki Yaumuddin, Maliki Yaumiddin, pendek je. Maka tak putus mualat. Boleh sambung terus. Boleh ulang terus. Tu maksud dia. Pendek perceraian tadi tu. Dan sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi pada masalah cedera makna serta tiada sengaja. Satu masalah je. Dia tak sengaja bertukar baris, dengan bertukar baris menyebabkan berubah makna. Itu saja yang sunat sujud sahwi. Yang lain tak. Dia tukar baris tak sengaja. Bertukar baris tak sengaja dan tak bertukar makna. Tak sunat. Bertukar baris, tadi ada tulis alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu dia betulkan alhamdulillah tak bertukar makna, sengaja tak? Tak sengaja. Tak bertukar makna, tak sengaja. Tak ada sujud sahwi. Yang ada bertukar makna dengan bertukar baris, bertukar makna tak sengaja. Makna bertukar makna tu yang kena sujud sahwi. Kalau tak bertukar makna, tak ada sujud sahwi. Yang sebab bertukar makna, sebab tu ada sujud sahwi. Dan ketujuh habis. Dia detailkan. Kita saya tak ada detail sampai macam tu sekali tak. Dia detail satu-satu. Bertukar makna tu apa dia? Bertukar makna tu kalau kita minta tahu. Apa maksud bertukar makna tu lah? Benda bertukar makna. Betul? Tak tahu lah. Tak tahu. Selamat, Pak Wah kata repeat balik pada awal. Okey je. Tapi itulah, nak tahu cedera makna. Tapi kalau lah salah baris, jangan repeat semua. Repeat yang itu aje lah. Repeat tu je. Sebab yang perlu repeat bukan semua. Sebab kalau ulang rukun qauli, makruh. Makruh mengulangi rukun qauli. Sebab tu ulama qiraat, ulama Quran, dia karen dengan ulama fiqh. Dekat kalau kita siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan biasa ambil balik kan? Ambil balik, undur balik, ambil sikit untuk pergi. Itu ulama qiraat, ulama Quran. Mestilah bila kita berhenti ibtidak, ya. Jadi kita kena undur sikit, ambil. Sebab itu bukan waqaf, tempat berhenti dia. Kita berhenti tempat yang bukan tempat dia. Maka kita kena mulakan ibtidak dia dekat sebelum tu.
Kalau dekat rukun qauli, ulama fiqh dia karen. Dia kata, tak boleh. Bukan tak boleh. Tak sunat. Sebab kalau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim kan ulang balik. Rukun qauli walaupun sikit makruh. Tak ni bukan cerita batal. Cerita orang tak setuju. Maka ulama kata, tak boleh ulang. Kecuali memang tempat dia. Maka sebab tu kata, kalau kebanyakan imam baca kan, siratal, bukan imam lah siapa-siapa pun, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kenapa berhenti kat situ? Dah mula dia jadi macam-macam. Kenapa berhenti kat situ? Sedangkan berhenti kat situ sabul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bismillah ayat pertama. Dia dah mula pelik-pelik dah. Pelik-pelik kerana marah tadi. Benda tak pelik pun. Dia jadi pelik-pelik dah. Sepatutnya sambung sebab 7 ayat yang diulang-ulang. Ini dah jadi 8 ayat. Bukan 8 ayat, berhenti. Dia kata gitu. Habis yang kata berhenti kat situ tu mazhab Hanafi. Betul lah. Sebab dia bismillah bukan salah satu daripada Fatihah. Maka dia bermula pada alhamdulillah ayat yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi ayat yang ke-7. Jadi sebab tu dia berhenti kat situ. Kita pergi ikut buat apa? Dia jadi pelik. Padahal tak ada pun. Taklah sampai tahap macam tu yang perlu dipertikai kan. Jadi kita nak berhenti siratal ladzina an'amta alaihim sebab nafas tak cukup. Nanti dah tahu dah nafas tak cukup. Berhentilah awal-awal. Lepas tu ghairil maghdubi lah macam orang duk buat. Dia kata tak. Kalau ikut yang hukumnya, yang betulnya adalah bukan, yang ikut hukum bacaan adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim lah. Baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sengaja berhenti. Ini bukan nafas habis. Kalau nafas habis tak apa, pekah pun. Siratal, ingat boleh habis. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ini tak sengaja je nak berhenti kat situ. Lepas tu nak ambil balik. Kenapa berhenti kat situ? Maka ulama pekah kata makruh. Darurah je tak makruh. Iaitu dah habis dah. Takkan nak sambung terus. Undurlah balik. Tapi kalau sengaja, makruh. Macam tu juga ulang balik Fatihah. Ulang balik 1-2 ayat. Baca ayat tu ulang. Ar-Rahman. Tak puas hati. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Malik 2-3 kali. Makruh. Baca Fatihah. Lepas tu baca Fatihah sekali lagi. Makruh. Fatihah yang dibaca tu sebagai surah. Pelik-pelik mereka. Kan? Lepas baca Fatihah, sunat baca surah. Baca surah Fatihah. Reka. Ada. Jadi dia baca Fatihah sebagai rukun dan dia baca surah dia adalah Fatihah. Maksud sunat baca surah tu selain Fatihah. Tapi nak mudah-mudah sebut cakap baca surah. Fatihah tu surah lah. Hei. Jadi soalannya? Tak, sama juga. Ulama dah ajar siap-siap dah. Ketika saktah nak menunggu disunatkan untuk saktah, yang paling lama saktah disunatkan, yang paling lama saktah. Imam saktah, paling lama imam saktah adalah selepas amin. Amin saktah paling lama. Yang lain saktah sekejap. Allahu akbar saktah 2 saat. Allahu akbar Allahu akbar kabira. Bukan Allahu akbar Allahu akbar kabira. Bukan gitu. Saktah tu sunat ni. Itu pendek-pendek. Lepas tu berhenti. Habis doa citah berhenti. Nak baca auzubillah saktah. 1 2 auzubillahi minasyaitanirrajim. Berhenti. 1 2 bismillahirrahmanirrahim. Tak ada saktah dah. Sampai waladdallin kejap. 1 2 amin. Kejap. 1 2. Okay. Itu hukum asal. Saktah di situ. Ada 6 tempat saktah. Tapi dalam banyak-banyak 6 tempat saktah tu, waladdallin jika jadi imam disunatkan panjang sikit. Panjang ada 3 pendapat. Yang pertama panjang sama macam Fatihah tu juga, 25 saat. Komplain makmum. Seronok dia baca Fatihah tanpa gangguan suara imam. Betul tak? Tanpa gangguan. Sebab kalau tidak kadang-kadang imam baca dia jadi itu seronok. Tapi dia komplain lepas pada tu pula. Kalau baca surah jadi panjang, tambah lagi berapa saat. Jadi tengok Jadi yang paling afdal banyak tu juga 25 saat berhenti sebelum baca surah. Dia panggil saktah. Ataupun separuh. Mudah-mudah kata 13 saat, 12 saat. Separuh-separuh, makmum separuh baca Fatihah. Ataupun saktah 2 saat juga. Waladdallin, amin saktah. Okey. Dalam sembahyang, saya nak jawab soalan ni. Dalam sembahyang tak boleh bukan maksud batal. Tak boleh secara umum. Tak boleh ada waktu berangan. Dia mesti bergerak ataupun baca.
Dia tak boleh tak bergerak pun tidak, baca. Bergerak, baca dan dengar. Dia sebut dengar, makmum dengar imam lah. Kalau imam sendiri, tak adalah dengar. Nak dengar siapa? Jadi, dia mesti antara tiga dalam sembahyang. Bergerak, baca, dengar. Sekarang, ketika nak bangun daripada sujud, kan bergerak. Bergerak. Tak apalah. Kalau tak baca apa-apa. Tapi ketika waladhdallin, amin, nak pakai pendapat yang berbelah-belah saat tadi ataupun 25 saat. Jadi, kat situ buat apa? Dengar, baca, bergerak. Tiga-tiga tidak. Maka hukum makruh. Maka, kata ulama, fill in the blank. Sebenarnya ayat tu. Senang. Ingat tu je senang. Ingat masa sebab kita sekolah rendah tu, fill in the blank je lah. Memang blank. Blank ni sungguh. Tak boleh nak fill. Fill in the blank. Maksud fill in the blank, penuhkan ruang kosong tadi. Bila penuhkan ruang kosong, kerana di situlah syaitan akan masuk kalau tak penuhkan ruang kosong dengan bergerak, mendengar atau membaca. Kalau imam nak bergerak, mana boleh nak tunggu sekejap lagi nak baca surah. Mendengar, nak dengar siapa? Nak baca, satu je boleh, iaitu baca. Maka disunatkan untuk baca. Apa yang disunatkan untuk baca? Kecuali Fatihah. Nak baca apa yang terbaik? Lepas ni nak baca surah apa? Ingat tak surah Muqaddam? Sebelum Inna A'tayna apa? Selepas Inna A'tayna? Wal Asri? Sebelum Wal Asri? Tak ingat kau? Jang. Aku langsung berbina konsul falak lah. Oh, Jahannam. Pakai contoh yang paling selamat. Okey, nak baca Qul a'udzu birabbin nas. Nak baca yang tu. Dalam tu baca Qul a'udzu birabbil falaq. Baca yang sebelum. Nak baca surah panjang, ayat ke-20 hingga ayat ke-25. Okey, ayat 20 sampai 25. Yang masih diam tu baca ayat 18, 17, 18, 19. Agak-agak lah berapa saat yang nak berhenti tu. Kalau nak baca surah panjang. Kalau nak baca surah pendek, ambil surah sebelum. Ataupun mana-mana surah. Yang lain pun boleh juga. Tapi yang terbaik surah sebelum. Sebab kita baca surah dia mesti menurun. Rakaat pertama dengan rakaat kedua mesti rakaat menurun tu maksud bukan menurun. Macam apa? Dia jangan, macam mana nak cakap? Dia jangan baca rakaat pertama baca Wadduha. Rakaat kedua baca Baqarah. Baqarah pun ambil 5 ayat lah maksudnya. Baqarah. Jangan gitu. Dia kena apa dia panggil? Menurun dia panggil. Apa? Macam makin rendah. Makin rendah dia punya daripada makin rendah. Bukan makin rendah, makin tinggi daripada juzuk pertama 2 3, surah pertama 2 3 sampai last sekali. Jadi rakaat pertama janganlah baca Qul a'udzu birabbin nas sebab tak boleh pergi dah. Last. Okey. Dia menurun. Jadi kalaulah pertama afdal sekali baca surah sebelum. Ataupun ataupun baca apa-apa surah. Walaupun duduk kat mana-mana. Sebab yang afdalnya gitulah, menurun. Tapi tak boleh duduk mana-mana. Macam para sahabat, dia baca sebelum baca surah dia baca Qul huwallahu ahad. Tapi dia baca kuat. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Baca lagi. Sampai ke makmum berbulu telinga. Padahal biarlah baca tapi tiap-tiap kali sembahyang berbulu, telinga bulu menguh. Menanah telinga dengar. Padahal biarlah. Sehingga beberapa waktu yang lama dia pergi ngadu kat Nabi. Nabi kata, mana orang tu? Sebab apa baca Qul huwallahu ahad? Betul? Sungguh mau baca Qul huwallahu ahad sebelum baca surah yang lain. Sebab apa baca? Sungguh. Ya, sungguh saya baca. Setiap kali. Ramai orang komplain ni, siaplah kena marah dengan Nabi lah. Yang komplain ni ramai ni. Jemaah kan suka komplain. Sungguh. Maka Qul huwallahu ahad akan pimpin tanganmu masuk syurga. Yang komplain tadi bodoh, balik bodoh. Nak bagi tahu? Boleh. Tapi bila kuat macam tu jadi masalah, baca perlahan. Qul huwallahu ahad atau inna a'tainakal kautsar. Habis itu baru baca surah. Bukan baca Fatihah ke dalam tu. Yang ini juga sama. Ulama Quran ni dia akan karen. Sebab fiqh lain, dia hukum akan sah batal. Quran dia ada bacaan Quran. Macam mana kalau dalam sembahyang baca waladhdallun?
Kiraat, tengok ada kiraat syah, kiraat tak apa semua. Lepas tu amin. Amun. Orang kata amun. Kita tengok, jadi maknanya memang ada perbezaan. Sebab tu kadang-kadang bila guru-guru, biasa live lah, dan guru Quran, dia ngajar Quran, mantap lah, memang suara dia, Masya Allah. Lepas dengar. Bila dia buat keluar satu hukum je, jadi kecoh. Sebab hukum, dia buat keluar satu hukum berkaitan dengan semayang. Buat keluar hukum berkaitan dengan bacaan, mantap lah. Sebab tu bidang dia. Oh, ni salah baca ni, tak cukup ni tak sah semayang. Sebab tu, tak sah batal, tengok hukum pekah. Bila dia buat keluar gitu, sedangkan pekah kata sah lagi. Sod, sin, zal, tak jelis. Sa, za. Apa benda ni? Salah baca, bertukar huruf, batal. Kan kata. Sabar, bab batal hukum pekah. Sebab tu dia agak karen lah. Karen. Ketujuh, bacaannya dengan bahasa Arab. Bacaan dengan bahasa Arab. Bacaan apa ni? Baca Fatihah tu lah. Bahasa Arab lah. Tu pelik lah. Dan atas aturannya yang termaklum. Yang tu lah aturannya, bari atas, bari bawah, aturan cara bacaan yang maklum lah. Aturan bahasa Arab. Maka jika dan dibacakan dia dengan dan dibacakan dia di dalam sembahyang, dia baca terjemah. Segala puji bagi dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Macam gitu. Hai, pelik. Okay? Terjemah. Bukan kat Turki dulu Kamal Atatürk tukar? Azan dia tukar? Semayang tukar? Azan tukar kan? Kemudian ditukarkan balik tahun 19 berapa? Sebaik tukar balik. 19 berapa? Dia tukar balik. Mustafa Kamal Atatürk. Dia tukar azan. Kalau kita kat Malaysia macam ni, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Memang tak tahu. Dia tukar. Ada orang kata dia berapa pemodernan. Kira ada orang respect kat dia dengan beberapa benda baik, benda dari segi keduniaan yang dia memang mantap lah. Dari segi kita pun mengaku benda tu. Tapi memang habis. Dia ubah habis. Batal semayang, batal kalau baca pakai bahasa lain. Dan jika tiada dapat dibacakan dengan lurah Arab, tak dapat baca bahasa Arab, lurah tu bahasa. Kat atas tu dah bahasa Arab, kat bawah ni lurah Arab. Nak bagi tahu pengarang ni banyak vocabulary dia banyak, dia boleh guna banyak semua. Koranglah pening. Lurah Arab wajib ia mendatangkan badalnya. Badal ni ganti. Maksudnya jika sebenarnya dia terang kat bawah ni, tapi kita tak sempat terangkanlah sekali. Lepas ni kita terang sekali lagi lah. Maknanya 2 kali cerita pasal ni. Badal ni pakai bahasa lain. Terjemah tak boleh. Terjemah Fatihah tu walaupun dia baru masuk Islam, tak boleh terjemah bahasa lain. Wajib didatangkan badalnya. Apa ayat Quran yang dia boleh baca? Sebab Fatihah tak boleh. Ada tak ayat lain yang sama huruf, yang sama panjang dengan Fatihah? Apa-apa lah. Tahu aja. Tabat yada. Tahu tahu baca tabat yada bila habis watak lagi susah lah. Apa-apalah yang mudah-mudah ni. Yasin tahu Yasin. Yasin selalu dengar bahawa Islam. Baca Yasin. Agak-agak sama panjang dengan Fatihah. Tak boleh, jangan terjemah. Tak boleh terjemah. Terjemah bahasa Arab tadi. Mesti bahasa Arab tapi badal. Badal maksud ganti daripada Fatihah. Kalau ikut huruf 100 berapa ayat? 154. 154 termasuk sabdu, syaddah. Wajib cari ayat Quran yang lain 154 untuk ganti. Ataupun jika tidak, kalau tak reti juga, cari zikir. Zikir pula. Apa yang tahu? Subhanallah. Subhanallah kira sampai agak-agak sama panjang dengan Fatihah. Berapa kali? Subhanallah, 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 subhanallah. Macam tu. Subhanallah, 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 subhana. Alif lam lam ha. 9 nak jadikan 154. 10 kali 15 kali lebih kurang. Baca 15 kali. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah boleh? Alhamdulillah tak boleh lah kan. Sebab Allahu Akbar boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira. Tu badal, tu maksud badal. Dia akan terangkan lagi sekali lagi. Tapi kita ada satu kitab ni. Dah mula lambat. Kita baca pendek lah kitab ni. Lepas ni kita akan baca kitab ni dulu. Baru yang ni. Lepas ni. Sebab yang ni mengantuk, yang ni tak ngantuk.
Tauhid, confirm setan mari kumun. 18 ekor ada kalau baca tauhid. Pekah 2 ekor nampak tu 2 ekor. Oh sana ada 3 ekor. Betul. Belakang tu ada seekor. Dekat sini ada 4 ekor lah pekah pun sebab tu dia gitu. Tapi kalau tauhid, yang segar tu pun 18 ekor. Yang segar 18 ekor. Yang tak apa nak segar, mau 30 pakai macam apa? Macam orang apa? Jaringkan gol pakai duk lenyek tu macam tu lah. Gol pakai kawan-kawan duk lenyek ramai-ramai. Macam tu lah. Main rugby tu macam tu lah nak berbuat bola. Ketika masuk tauhid. Memang standard gitu. Jadi kita mulakan awal-awal dulu nanti lepas ni lah. Next. Lupa pula. Nanti kita mula yang ni dulu. Lepas tu baru kita masuk fiqh bab ni akan datang. Habis kita berhenti kat situ. Jadi dia kata kat sini dengan lugah Arab. Dia satu dia panggil lugah. Lugah Arab maksud baca. Bacaan, bahasa. Tu maksud lugah. Ada satu lagi dia panggil lahjah. Lahjah Arab. Satu lugah Arab. Lahjah Arab sunat. Sunat baca dengan lahjah Arab. 8 macam tu bukan dulu ke. 9. Sekejap. Okey. Lahjah satu lagi dia panggil lahjah Arab. Lahjah Arab ni style. Baca dengan style Arab. Sebut dia bukan gitu je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Melayu. Dia keluar. Tapi kalau lahjah Arab dia ada bunyi dia. Bunyi slang ataupun lahjah. Waladhdallin ada kalau tengok daripada bacaan Arab dia punya, dia bukan macam sikit, sengit sikit. Tu lahjah tu. Jadi kita baca Quran ni dari segi sunat, bukan wajib. Sunat ataupun adab membaca Quran ataupun Fatihah ketika dalam sembahyang sekalipun, lahjah tu lahjah Arab. Bukan lahjah ni boleh kita terjemah lagu pun boleh. Lagu Arab. Jangan pakai lagu selain pada Arab. Lagunya rentak tu dia ambil. Jangan pakai Cina. Kan Cina ada dia punya lagu dia. Jangan pakai. Kita baca Quran sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang. Hendaklah lahjah Arab, bukan dengan lahjah yang lain. Jadi itulah. Yang ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 dia. Yang ke-8 ni tak ada apa. Bukan bacaan itu bukan daripada qiraah yang syazah yang mengubah makna. Nanti yang tu. Sebab kita mula lambat dan pendek je sebenarnya ni. Kalau satu kitab je habis ni semua ni. Bukan daripada qiraah yang syazah yang mengubah makna. Nabi kata man syazza finnar. Kita baca sikit yang ni. Next baru kita baca panjang. Dia pun mukadimah je. Mukadimah